Assalamualaikum murid-murid. Apa kabar? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat walafiat. Kita teruskan pembelajaran kita dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Seperti yang kamu sedia maklum, Cikgu Muhammad Izdihar akan mengajar kelas 5 Al-Khawarizmi. Cikgu Zaidah akan mengajar 5 Al-Ghazali dan Cikgu Salahuddin akan mengajar kelas 5 Al-Farabi. Cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Objektif pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, murid dapat menulis satu perenggan teks secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Objektif kedua, murid boleh bercerita dan mengujarkan satu dialog dengan baik. Dan objektif yang ketiga, murid dapat membina 3 ayat menggunakan kata nama am dengan betul. Jika kita lihat kepada ketiga-tiga objektif pembelajaran, telah menjurus kepada menulis, bertutur dan juga tata bahasa. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu dapat buka buku teks muka surat 4. Tajuk petikannya ialah Projek Alam Hijau. Jika kamu dapat lihat di sini, terdapat 3 perenggan dalam petikan tersebut. Perenggan pertama menggunakan tulisan berangkai, manakala perenggan kedua dan ketiga menggunakan tulisan biasa. Jadi, menjurus kepada objektif yang pertama, kamu dapat menulis tulisan berangkai sekurang-kurangnya 1 perenggan. Okey, jadi di sini cikgu minta kamu menulis 1 perenggan menggunakan tulisan berangkai. Kamu boleh menyalin semula 1 perenggan dalam petikan ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama baca 1 perenggan dalam petikan ini. Afifi dan ayahnya sedang berjoging di taman. Mereka mendapati banyak pokok yang telah kuning dan mati. Di situ, Encik Nazri mengambil foto pokok-pokok tersebut lalu memuat naiknya dalam aplikasi WhatsApp. Rakan Taman Seri Damai. Penduduk terus memberikan respon terhadap hantaran itu. Setelah berbincang, penduduk Taman Seri Damai bersepakat untuk mengadakan projek alam hijau. Projek alam hijau ialah aktiviti tanaman semula pokok bagi menggantikan pokok yang telah mati. Setiap ahli komuniti membawa anak pokok dan baja. Mereka juga mendapat kerjasama daripada Majlis Perbandaran dari segi sumbangan peralatan tanaman. Aktiviti penanaman semula pokok telah selesai dengan sempurnanya. Pokok-pokok di taman kembali menghijau. Suasana di Taman Seri Damai semakin ceria. Semua penduduk bangga atas kejayaan usaha mereka berganding bahu dalam projek alam hijau. Itu ialah petikan bagi projek alam hijau. Suka cikgu ingatkan di sini bahawa murid-murid perlu berhenti apabila menjumpai tanda titik noktah dan berhenti seketika jika berjumpa tanda koma. Okey, cuba kita lihat dalam perenggan kedua, terdapat 1 tanda koma dan tanda noktah. Cuba ulang apa yang cikgu baca. Setelah berbincang, kita akan berhenti di situ seketika.
Dan kita sambung semula dengan penduduk Taman Seri Damai bersepakat untuk mengadakan projek alam hijau. Macam tu cara bacaannya. Okey, cikgu teruskan. Setelah berbincang, penduduk Taman Seri Damai bersepakat untuk mengadakan projek alam hijau. Okey, macam tu. Jadi, untuk aktiviti pertama, cikgu minta murid-murid menyalin satu perenggan dalam muka surat 4. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita dengan murid-murid membuka buku teks muka surat 5. Jika kita tengok di sini, petikan ini tajuknya Susah Senang Kita Bersama. Okey, mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini, jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah, barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. Okey, berikut ialah perbualan di antara Encik Nazri dan anaknya, Afifi. Jika kita dapat lihat di sini, Afifi berasa susah hati apabila rakannya, iaitu ayah rakannya, Danish, yang dilanda sakit. Kalau kita tengok kenapa, apa yang difikirkan oleh Afifi ialah apabila dia berbual dengan Danish telah berkata kepadanya, ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Jadi itu masalah yang dihadapi oleh Danish. Jadi rakannya Afifi mengambil berat apa yang dialami oleh Danish. Okey, jika murid-murid dapat lihat dalam petikan di atas, kita dapat lihat ada beberapa perkataan yang dibirukan. Contohnya, susah hati, bulat kata, bagai layang-layang terputus talinya, dan lapang dada. Jika kita lihat di sini, berikut ialah simpulan bahasa. Jadi, murid-murid boleh merujuk kamus bagi mendapatkan maksud simpulan bahasa tersebut. Cikgu akan bagi dua contoh di sini. Yang pertama, susah hati. Susah hati menunjukkan satu perasaan yang tidak enak kerana kita selalu memikirkan sesuatu masalah. Okey, contoh yang kedua, bulat kata. Bulat kata ialah kita bersetuju dalam sesuatu perbincangan. Kita mendapat satu kata sepakat. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, ini menjurus kepada petikan ini menjurus kepada objektif kedua pembelajaran, iaitu murid membaca dialog. Jadi di sini cikgu akan minta kamu membaca dialog Encik Azmi, Encik Tiong dan Encik Ravin. Sila rakamkan dialog kamu dan hantar kepada cikgu. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita dan cikgu minta kamu buka muka surat 6. Okey, kalau kita dapat lihat di sini muka surat 6, iaitu tajuknya pusat transit. Bila kita baca pusat transit, apa yang kamu dapat fikirkan dalam kepala kamu?
atau dalam fikiran kamu, apa maksudnya pusat transit? Kalau kita tahu pusat transit tu ialah pusat penyinggahan sementara. Okey, jadi kita tengok kat sini petikan dia. Jawatankuasa Taman Sri Damai telah membuka operasi pusat transit untuk anak-anak penghuni taman. Pusat transit Anakku Sayang, Taman Sri Damai. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah, pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti kokurikulum. Program komuniti prihatin ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk menguruskan anak selepas sesi persekolahan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pusat transit ini diwujudkan untuk murid singgah sebentar sebelum pergi dari pulang sekolah dan sebelum pergi ke sekolah semula. Jadi kamu boleh baca gambar-gambar tersebut. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Jadi dekat sini, dekat bawah, kotak di bahagian bawah tu, kamu boleh lihat ada satu tanda munci cilik. Okey, kata nama am ialah kata yang merujuk manusia, haiwan dan benda secara umum. Contohnya orang, kucing, kereta, pondok dan kipas. Okey, jadi di sini dalam petikan yang kamu baca ini, kamu boleh gariskan atau kamu boleh cari mana perkataan yang menjurus kepada kata nama am. Jadi untuk aktiviti yang ketiga, cikgu minta kamu membina 3 ayat menggunakan kata nama am. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan latihan yang pertama. Okey, kalau kita dapat lihat di sini, latihan pertama, menulis semula perenggan pertama dalam petikan projek alam hijau menggunakan tulisan berangkai dengan cantik dan kemas. Jadi cikgu minta kamu buka buku pemahaman, iaitu buku garis 1 berwarna kuning, dan salin satu petikan menggunakan tulisan berangkai. Okey, latihan yang kedua, membaca petikan perbualan di antara Encik Azmi, Encik Tiong dan Encik Ravin. Hantar rakaman video bacaan petikan kepada cikgu. Dan latihan ketiga, tulis 3 ayat menggunakan kata nama am. Contoh ada cikgu berikan di sini, iaitu kereta, kucing dan sekolah. Kamu boleh bina 3 ayat menggunakan perkataan ini, kucing, kereta dan sekolah, menggunakan buku yang sama, buku pemahaman warna kuning. Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat belajar dan mengulang kaji pelajaran di rumah. Jaga diri, jaga SOP. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.